Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah ya, terus setia mengikuti segmen-segmen kita yang mana kita sebelum ini bercakap tentang pendorong dalam perjalanan kita menuju Allah. Kita sudah cakap tentang bekalan, kita bercakap tentang tujuan, kita bercakap tentang pendorong ataupun bekalan, ya. Jadi sekarang tibalah untuk kita bincang tentang apakah penghalang dalam perjalanan kita menuju Allah. Ya, kalau kita biasa dengan istilah SWOT ataupun SWOT analysis, ya, kita kena tahu kekuatan kita, tapi kita kena tahu W, iaitu weakness kita, apa kelemahan kita. Jadi kita kena tahu. Begitu juga dalam perjalanan kita menuju Allah, di samping kita tahu bekalan, tujuan, jalan dan juga pendorong, kita perlu tahu apakah menghalang kita dalam perjalanan menuju Allah. Penghalangnya adalah dosa. Dosa kita kepada Allah. Dosa kita. Itu penghalang. Dosa adalah racun dalam kehidupan. Ya. Dan dosa tidak boleh dianggap remeh. Ya. Kerana dosa itu bukan kita lihat dosa, tetapi kepada siapa kita berdosa. Okay. Kalau kita contoh, kita usik telinga orang, ya, kita piat telinga orang lah. Kalau yang kita piat tu kawan kita, anak kita, tak ada. Tapi yang kita piat tu agung, kita telinga dia. Yang kita mainkan telinga tu PM, kata Perdana Menteri. Wah, beza. Jadi jangan tengok pada perbuatan itu, tapi kepada siapa. Jadi dosa ini bukan soal kecil, kerana dosa ini melibatkan Allah, punca kemurkaan Allah, punca datang siksa, sama ada siksa di dunia ataupun siksa di hari akhirat. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut. Allah ceritakan tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang Abu Lahab dan sebagainya. Kenapa? Allah minta kita mengambil ibrah dan melihat sempadan agar kita tidak terhalang dalam perjalanan menuju Allah. Kalau kita nak berjaya, tiru orang yang berjaya, ya, tetapi kalau kita meniru cara orang yang gagal, hidup orang yang gagal, kita akan juga mengalami kegagalan. Dan kegagalan total dalam kehidupan ini apabila kita senantiasa melakukan dosa. Dosa akan menyebabkan kefakiran. Subhanallah, ya, bila satu ketika Rasulullah menegaskan bahawa zina akan menyebabkan kefakiran. Zina, perbuatan zina akan menyebabkan fakir. Memang ada orang yang berzina dan fakir, tetapi ada orang yang berzina tapi tidak fakir. Hidupnya bahkan tambah kaya lagi. Apakah salah sabdaan Rasulullah? Tidak. Rasulullah Shadiqul Masduq, benar lagi dibenarkan. Maksudnya, ya, mungkin orang itu menerima istidraj, makin jauh makin dalam, dia akan disiksa di api neraka. Allah bagi berterusan dia kaya walaupun berzina hanya untuk meninggikan tempat jatuh. Kalau dia jatuh daripada tempat yang lebih tinggi, lebih sakit, ya. Dan mungkin, ya, kalau perbahasan ulama, orang yang berzina tapi kaya, ya, bukan fakir, dia kaya harta tetapi miskin jiwa, rasa tak cukup. Kalau orang haus, ya, dia minum air laut, dia macam minum air laut, makin minum makin haus, makin sampai pecah perut dia, ya. Begitulah orang yang melakukan dosa tetapi masih lagi mendapat nikmat. Nikmat itu adalah untuk menyeksanya di sudut hatinya dan juga sebagai istidraj, dan juga dia pasti menghadapi kesusahan di hari akhirat. Begitu juga dengan bencana-bencana yang kita lihat, ya, bencana alam yang tidak semua bencana alam kerana dosa, tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan apabila berlaku, ya, bala bencana, apa yang menimpa kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, ya, dan sebagainya, bagaimana Qarun yang ditenggelamkan di bumi, ya, itu bala bencana. Bala bencana itu daripada dosa. Itu kena ambil perhatian. Subhanallah,
Kadang-kadang bila kita melakukan manusia melakukan dosa, dia tidak ditimpa bencana alam, tetapi ingat ya, bencana jiwa lebih besar impaknya, lebih hebat kesannya daripada bencana alam. Alam okey, kita sihat, kita tak ada apa-apa, tapi hidup kita resah, rasa hilang keberkatan, rasa resah sentiasa dalam hidup. Walaupun ada harta, walaupun ada kuasa, walaupun ada rupa, tetapi hidup serba tak kena. Bila hidup serba tak kena, itu petanda kita berdosa. Sebab itu kalau kita lihat, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran dengan perkataan khati'ah, itu tentang dosa. Zambun, iaitu dosa juga. Ismun, begitu juga. Ya, bila dikatakan zambun, contohnya dosa yang diiringi oleh taubat. Bila kata khati'ah, itu dosa besar. Contoh ismun adalah dosa secara umum. Jadi bila Allah mengulang-ulangkan dosa dalam pelbagai istilah dan sebagainya, ini menunjukkan dosa ini suatu yang tidak boleh dipandang remeh. Soalnya mengapa kita berdosa? Kita berdosa hanya kerana 3 perkara ini. Pertama, kita melakukan dosa sebab yang pertama ialah kita tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, tak yakin kepada Allah Maha mendengar, tidak yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha membalas perbuatan kita, tidak yakin kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin percaya pada akal tetapi tidak yakin dengan hati. Kalau percaya kepada Allah dengan akal, sah iman kita, tetapi iman itu tidak memberi impak kepada perilaku kita. Hanya apabila iman itu meresap ke dalam hati, menimbulkan rasa. Sebab tu hanya keyakinan yang menimbulkan rasa, tetapi kepercayaan tidak akan menimbulkan rasa. Ya? Jadi kita mengumpat dalam kita tahu Allah Maha mendengar. Kita masih tega melakukan dosa walaupun kita tahu Allah Maha melihat. Jadi kenapa kita melakukan dosa? Pertama, kerana kita tak yakin kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita melakukan dosa? Kita melakukan dosa kerana manusia ini tidak yakin kepada hari akhirat, tidak yakin kepada padang mahsyar, tidak yakin kepada titian sirat, tidak yakin kepada mizan, timbangan amal, dan akhirnya tidak yakin kepada syurga, tempat nikmat yang sehebat-hebatnya, dan tidak yakin kepada neraka, tempat seksa yang sedahsyat-dahsyatnya. Ya, kenapa kita masih malas untuk melakukan solat? Misal kata itu dosa, ataupun langsung tidak melaksanakan solat. Kita tidak tahu ancaman ataupun kita tidak yakin tentang ancaman daripada Allah tentang orang yang meninggalkan solat. Subhanallah. Ya, bagaimana ketika kita mengambil perkara-perkara yang haram, kita mengambil rasuah, mengambil riba contohnya. Kenapa? Kerana kita tidak yakin akan siksa neraka. Sedangkan Allah laksanakan, menegaskan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang contohnya riba itu mengisytiharkan perang kepada Allah. Riba itu dosa yang besar. Begitu juga rasuah. Rasulullah menegaskan yang memberi dan menerima rasuah sama-sama ke neraka. Tetapi oleh kerana kita anggap neraka tu remeh, ya, bila kita anggap neraka tu remeh, kita anggap dosa tu remeh juga. Selalu kita kata las-las tak apalah neraka, tapi las-las masuk syurga juga. Jangan kata begitu. Sebab ya, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Mampu kita? Dan siksa yang paling ringan selalu saya katakan di neraka ialah dipakaikan kasut daripada api neraka menggelegak otak orang itu. Dah masanya lama, siksanya dahsyat. Kita hanya berani ataupun tega melakukan dosa apabila kita tidak yakin pada syurga, tidak yakin pada hari akhirat, iaitu tentang neraka dan syurga. Subhanallah. Ini sebab yang kedua, tak yakin pada Allah. Yang kedua, tidak yakin pada hari akhirat, syurga dan neraka. Dan yang ketiga, kerana kita terlalu cinta pada diri kita dan tidak menyayangi orang lain. Kita terlalu cinta pada diri kita. Kenapa kita mengumpat? Kerana tak cinta sahabat kita, tak cinta saudara kita. Kenapa kita mengambil rasuah? Kerana kita tidak kasih sayang kepada pihak ketiga yang menderita, yang mungkin susah kerana rasuah yang kita ambil. Kenapa kita tega mengambil riba? Kerana riba itu, walaupun ya, riba itu sebenarnya adalah menindas orang yang miskin, orang yang memerlukan. Kenapa kita buat begitu? Kenapa?
terlalu cinta pada diri, tidak kasih dan sayang kepada orang lain. Jadi ada, bila 3 sebab ini dirumuskan, ada 2, dia jadi kepada 2 saja. Pertama, kita lakukan dosa kerana lemahnya iman. Yang kedua, kerana lemahnya ukhuwah ataupun persaudaraan. Bila lemah iman, kita tak rasa Allah melihat, kita tidak cinta kepada syurga, kita tidak takut pada neraka. Dan bila lemah iman, kita tidak akan ada kasih sayang. Sebab hanya orang beriman saja, orang yang ada kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ada yang kita lakukan seminit, ada yang kita lakukan 1 jam, ya, ada yang kita lakukan seumur hidup kita. Allah, dosa seumur hidup. Ya, saya pernah diberitahu oleh guru-guru saya dulu, ada yang dikatakan dosa yang kita akan alami seumur hidup. Apa dia? Dosa yang kita buat. Ya, kalau kita tengok benda-benda yang haram mungkin seminit. Ya, mungkin kalau kita buat perkara dosa yang lain, ini dosa seumur hidup. Dosa seumur hidup ialah dosa tidak belajar ilmu-ilmu tentang fardu ain, ilmu-ilmu yang asas dan teras. Tak belajar mengenal Allah, rukun iman, tak belajar tentang rukun Islam, ya, tidak belajar tentang macam mana yang dikatakan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, ya, tidak belajar tentang solat, tidak belajar tentang wuduk, tidak. Subhanallah, bila kita tak belajar tentang fardu ain ni, dosa adalah seumur hidup. Jadi kita perlu, subhanallah, dapatkan ilmu supaya iman kita sah. Itu ilmu tauhid. Kita kena belajar tentang ibadah dengan fiqh supaya ibadah kita sah. Kita kena belajar tentang akhlak-akhlak buruk, mahmudah dan mazmumah supaya hidup kita lebih berakhlak. Jadi jaga, ya. Jangan kita terjebak dengan dosa seumur hidup. Itu tidak belajar ilmu fardu ain, ya. Seterusnya, subhanallah, pembahagian kita dalam kita dosa ni ada 2. Satu, dosa kita dengan Allah. Yang kedua, dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Allah ialah apabila kita melakukan sesuatu yang ditegah oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ini dosa kita dengan Allah. Ya, subhanallah, tak solat, misalnya kata tak puasa, ya, tak belajar ilmu fardu ain yang seperti mana kata kita tadi, maka itu dosa kita dengan Allah. Yang Allah suruh tetapi kita tinggalkan. Yang apa yang Allah suruh kita tinggalkan, yang itu kita buat. Ini adalah satu dosa kepada Allah. Ada juga dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia contohnya yang berkaitan dengan harta. Harta dia kita tipu, scammer. Ini berdosa ni. Yang scammer ni pun banyak umat Islam yang buat ni. Ya. Okey, pelaburan-pelaburan yang menipu, yang apa, hutang tapi niat kita memang tak nak bayar. Ya, tanah, ya, kita ambil tanah dia. Ini berkaitan dengan harta dia. Ya. Ya, jaga. Ya, kita ciplak, ya, dia punya karya, cetak rompak, dia punya hasil kerja menyebabkan ini harta, soal harta. Kena jaga. Ada juga dosa yang mengibatkan agama. Ini kena jaga sungguh. Yang kita tuduh dia pembawa bid'ah, kita tuduh dia khawarij, kita tuduh dia taksub dan sebagainya, munafik, kita tuduh dia zalim, kita tuduh dia kafir. Ini berkaitan agama. Dalam berkaitan dengan agama ni, kena hati-hati. Jangan semudah-mudahnya. Dalam social media kita sekarang ni banyak kita tengok perbezaan-perbezaan agama menyebabkan kita melabel, meletakkan hukum kepada seorang. Untuk kita selamat, ya, biar kita tersalah kerana tidak menghukum. Kita tersalah kerana tidak menghukum, itu lebih baik daripada kita tersalah hukum. Ya, kita kata dia zalim, kita kata dia ajaran sesat, tapi dia tidak sesat. Jaga, kena baik, jaga, ya. Kemudian dosa kita dengan keluarganya. Bukan saja dia, tetapi dia masih bawa tanggungan keluarganya. Contoh, minta maaf, ya, kita bergaul bebas dengan anak dara orang yang dia di bawah jagaan ibu bapanya. Kita berdosa dengan dia satu hal lah, walaupun mungkin dia rela, kan, misal kata kita pegang-pegang tangannya, na'udzubillah, bergaul bebas dengan dia, rela, tetapi dia itu di bawah tanggungan ibu bapanya. Jadi kita juga berdosa kepada keluarganya.
sebab dia bawah tanggungan ibu bapa. Ataupun kita menggoda isteri orang, kita ada buat sesuatu WhatsApp ataupun kita berhubung melebihi urusan-urusan biasa untuk dengan isteri orang, ini juga dosa dengan suaminya. Subhanallah. Begitu juga dosa dengan maruah dirinya, ya, dan sebagainya. Jadi kita kena. Jadi bagaimana cara kita nak elak dosa? Pertama, kita perlu menambah ilmu kita. Jangan kejahilan ini dibiarkan. Ada setengah orang bila dia ajak untuk menuntut ilmu, dia bagi alasan, saya tak nak lah menuntut ilmu, nanti kalau banyak tahu nanti banyak susah pula, nak buat apa pun tak boleh, nanti banyak tahu lebih baik tak tahu. Salah tu pendirian tu, ya. Kalau kita tak tahu tu kerana kita tidak belajar, dosa kerana tidak belajar. Dan apabila kita melakukan maksiat, itu tu juga dikira maksiat. Lain kalau kita tak tahu, kita dah belajar, belum tahu. Contoh, ya, okey, ini, ya, kerana yang pertama tambah ilmu kita. Yang kedua, cara kita mengelakkan daripada dosa ialah kita dengan banyak melakukan kebaikan, amal soleh. Kerana amal soleh ini insya-Allah dia akan menyebabkan memadamkan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Dalam Al-Quran kata, iringilah satu kejahatan dengan kebaikan, kerana kebaikan itu akan mengalahkan ataupun hapuskan kejahatan. Ya, ini, ya, kita kena. Subhanallah, ya. Dan juga kita kena amal soleh yang mana Allah janjikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita buat, walaupun kita tidak minta ampun, tapi dosa kita diampunkan. Ini contohnya, kita hadir dalam majlis ilmu. Antara kelebihan apabila kita fadilat kita berada dalam majlis ilmu ialah dosa kita diampunkan walaupun kita tidak minta ampun. Tu. Waktu kita berwuduk, dosa-dosa kecil akan gugur walaupun kita tidak minta ampun. Ketika kita menapak ataupun melangkah ke masjid, satu darjat ditinggikan, satu dosa diampunkan. Subhanallah, dosa kita akan diampunkan. Jadi banyakkanlah amal soleh. Itu cara kita elakkan diri kita daripada dosa, iaitu pertama dengan ilmu, kemudian dengan amal soleh. Yang ketiga, ini penting, kita jauhi tempat, kita jauhi kawan, kita jauhi aktiviti-aktiviti yang boleh membawa kita kepada dosa. Ingat dia, dalam Quran kata, bukan jangan kamu berzina, tapi la taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina. Menghampiri zina ni apa? Apabila kita mendedahkan diri kita yang boleh kita mendapat godaan untuk kita berzina. Nauzubillah. Tempat-tempat, kawan-kawan, ya, ataupun wanita-wanita yang murah maruahnya, yang menyebabkan kita boleh terjebak kepada perbuatan zina ataupun perbuatan dosa. Jadi subhanallah, kita kena tinggalkan tempat-tempat, kawan-kawan yang boleh menyebabkan kita kembali untuk melakukan dosa. Ya, kawan kita kena jaga ni. Ya, din kita, agama kita, seorang itu ditentu oleh kawannya. Jadi kalau kita nak jadi baik, pilih kawan yang baik, jarakkan, ataupun kalau dah teruk sangat, putuskan daripada kawan-kawan yang mengajak kita kepada maksiat. Dan juga jangan kita berani-berani menghampiri tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita berdosa. Saja nak tengok-tengok, kata, saja nak tinjau-tinjau, tak payah. Sebab bila kita dekat, godaan untuk melakukan itu ada, menyebabkan kita jatuh untuk melakukan. Seterusnya, cara untuk kita mengelakkan daripada dosa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita ini ialah kita dampingi orang-orang soleh dan tempat-tempat yang baik. Ulama-ulama, para asatiza, ya, kawan-kawan seusrah, circle network kita yang sentiasa melakukan kerja-kerja kebajikan, melaksanakan majlis-majlis ilmu, kita kena dekat dengan ini. Ya, kerana berkawan dengan orang yang baik, umpama berkawan dengan penjual minyak wangi, mesti kita akan dapat keharumannya. Ya, begitu juga tempat-tempat yang baik, masjid, majlis-majlis ilmu, ya, tempat-tempat yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tempat-tempat yang boleh mendatangkan keinsafan. Contohnya, apabila kita hati kita keras, kita pergi ke hospital, tengok orang susah, sedang sakit, menderita, macam mana nak bernafas pun susah, kita tengok, syukur, nikmat. Ketika kita pergi ke kubur, melihat orang dikebumikan, kita anggap diri kita sebahagian daripada
yang akan juga menemui kematian. Ini tempat-tempat yang boleh mengisahkan kita. Kemudian salah satunya ialah apabila kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berdoa supaya kita terhindar daripada dosa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ya, kita minta daripada terhindar daripada bala bencana, bukan saja bencana yang berbentuk fizikal, kemalangan, kecederaan dan sebagainya, tetapi dalam bab dosa ini. Ya, kita minta terhalang daripadanya. Subhanallah, akhirnya kita perlu menjalankan ataupun melakukan taubat. Ya, kita taubat kepada Allah. Ya, pertama, ya, kita mesti berhenti daripada melakukan dosa. Yang kedua, kita mesti rasa ada penyesalan betul-betul daripada hati. Dan yang ketiga, kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Tiga, dan kalau dosa kita dengan manusia tadi, mesti tambah yang keempat, iaitu minta redha, minta halal. Kalau kita pernah tuduh di depan ramai, kita kena tarik balik tuduhan itu di depan ramai. Kalau kita ambil duit dia, kena pulangkan balik duit dia. Subhanallah. Ya, dosa kepada manusia ini hakikatnya lebih sukar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, memudahkan untuk kita. Tetapi bila berdepan dengan dosa dengan manusia ini benar-benar benda teliti, muktamad, yang tidak boleh betul ansur kecuali mendapat keredaan dan pengampunan daripada orang yang kita berdosa. Ingatlah ya bahawa dalam hidup ini bukan perancangan, bukan kebijaksanaan saja, tetapi untuk kita berjaya dalam perjalanan menuju Allah, untuk mendapat nikmat di dunia dan juga nikmat di hari akhirat, kita perlu menghindarkan dosa-dosa. Kerana apa? Dosa-dosa ialah penghalang dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.